Assalamualaikum, saya Azri selaku Ketua Kampung di kawasan. Mengikut media semasa yang terpapar di televisyen sekarang ini, banjir gila akan melanda di kawasan kita. Saya di sini ingin membincangkan faktor-faktor, akibat dan penyelesaian ketika banjir ini berlaku. Jadi, sesiapa boleh memberi pandangan untuk faktor banjir ini? Antara faktor-faktor banjir berlaku ialah hujan yang berterusan. Hujan yang berterusan tanpa berhenti akan menyebabkan banjir berlaku. Tidak dapat dielakkan fenomena cuaca umpamanya musim monsun. Jumlah hujan luar biasa direkodkan dalam Jabatan Kaji Cuaca pada musim tertentu yang menyebabkan banjir berlaku. Di kawasan-kawasan rendah, air hujan akan dialir ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Seterusnya, proses pembandaran. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang dipermodenkan. Kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan. Banyak tanah lapang disimen untuk aktiviti perdagangan, riadah dan sebagainya. Air tidak diserap oleh bumi. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan faktor penyebab berlakunya banjir. Selain itu, pemendapan sungai dan hakisan sungai. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan oleh dua faktor iaitu hakisan berlaku secara semula jadi dan pembuangan sisa domestik manusia. Akibat semula jadi berlaku apabila hujan turun dengan lebat, air akan mengalir deras dan menghakis tebing-tebing sungai. Akhirnya, pemusnahan kawasan hutan tadahan. Pemusnahan hutan menyebabkan hujan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai. Sungai tidak mendapat menampung air hujan ke dalam jumlahnya yang banyak. Pada masa ini, limpahan air sungai akan berlaku mengakibatkan banjir. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas faktor-faktor yang telah diberikan. Sekarang ni apa yang akan berlaku sekiranya banjir bila ini telah berlaku ataupun selepas berlaku? Akibat yang akan berlaku. Akibat banjir mempunyai dua. Satu kesan jangka pendek dan satu lagi kesan jangka panjang. Saya mulakan untuk dengan kesan jangka pendek. Akibat banjir kesan jangka pendek, yang pertama risiko untuk lemas akibat banjir. Lemas merupakan punca kematian utama akibat banjir. Kebanyakan kematian ini dicatatkan di kawasan yang mengalami banjir kilat berbanding kawasan yang banjir disebabkan paras sungai yang meningkat. Perkara ini berlaku kerana mangsa tidak dapat menganggap kekuatan sebenar arus serta kedalamannya sewaktu banjir. Malah ada juga yang terkorban sewaktu melakukan evakuasi. Kenderaan bermotor juga mempunyai bahaya yang tersendiri ketika banjir. Ramai yang sangka kereta merupakan tempat yang selamat untuk berlindung sewaktu banjir. Untuk kedua, kecederaan kecil serta jangkitan. Risiko kecederaan dan jangkitan yang tinggi. Ramai mangsa banjir akan mengalami kecederaan sama ada disebabkan banjir itu sendiri atau kerana terluka kerana terkena sepihan kayu besi dan plastik yang terapung di dalam air. Kecederaan juga boleh berlaku ketika mangsa banjir pulang ke rumah masing-masing dan mula untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Objek tajam dan juga sepihan perabot boleh mendatangkan bahaya yang besar kepada mangsa. Pada masa yang sama, sebarang luka yang dialami ketika banjir juga berisiko untuk terkena jangkitan. Yang ketiga, kecederaan disebabkan elektrik. Kecederaan disebabkan elektrik juga merupakan suatu lazim ketika banjir. Air yang bertakung di sekitar sumber elektrik mempunyai bahayanya yang tersendiri. Manakan tidak, sumber elektrik yang terdedah sukar untuk dikenal pasti. Ramai mangsa yang menjadi korban kerana tidak sadar akan bahayanya kawasan tersebut. Yang keempat, hipotermia.
Hipotermia ni air tidak terlalu sejuk seperti ais. Untuk hipotermia berlaku, malah kebanyakan air banjir mempunyai suhu yang lebih rendah daripada suhu badan cukup untuk serang hipotermia. Untuk akhir sekali, kerosakan pada struktur rumah. Banjir tidak kira lah banjir secara semula jadi atau banjir kilat amatlah berbahaya kepada struktur rumah. Banjir yang sedikit sahaja pun sudah cukup untuk memusnahkan struktur rumah serta semua perabot yang ada. Ini tidak termasuk dengan kerosakan yang berlaku disebabkan tanah runtuh dan sebagainya. Okay, terima kasih atas akibat yang telah diberikan. Sekarang ni, apa yang patut kita buat apabila banjir itu sedang berlaku atau selepas berlaku? Kita perlukan penyelesaian secepat mungkin sebab banjir ini akan berlaku dalam beberapa hari saja lagi. Okey, untuk penyelesaian semasa banjir ini berlaku ialah yang pertama, pemindahan mangsa-mangsa banjir. Itu bertujuan untuk memberi tempat tinggal sementara kepada mangsa-mangsa untuk tempat tinggal mereka. Yang kedua ialah membuat pantauan melalui udara oleh pihak-pihak yang berkuasa seperti polis dan bomba untuk melihat jika ada mangsa yang memerlukan bantuan ketika banjir itu terjadi. Akhir sekali ialah memerlukan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir seperti menerima pakaian dan memberi makanan kepada mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas cadangan yang telah diberikan. Sekarang ini kita perlu menyiarkan atau memberitahu kepada orang-orang awam tentang banjir kilat yang akan berlaku di kawasan ini dalam beberapa sahaja hari lagi. Jika tidak ada apa-apa cadangan yang lain atau tambahan, kita boleh bersudah sekarang. Okey, terima kasih.